Hello, hi, Assalamualaikum and welcome to the Wazin and Mukrish Podcast episode 2. Thank you for sudi mendengar our episode hari ini. Hopefully dapat fill your blind empty day by hearing us talking about literally anything. Sorry sebab kita orang berdua dah lama menghilang. Lebih kurang sebulan lebih menghilang disebabkan ada sedikit masalah teknikal yang kita orang perlu atasi, yang di mana kita orang belum lagi atasi sebenarnya. Jadi sekarang aku ngamal berusaha juga untuk menghasilkan episod 2 kali ini. Okay guys, so good morning. Untuk episod 2 kali ni kita tiada lagi online. Oh, bukan. Dan akhirnya saya dan Amar, orang kata, buat podcast ni secara bersemuka, secara face to face. So maaf sebab cuti sebulan. And aku tahu ada juga yang tertunggu-tunggu kita orang punya podcast. And untuk topik untuk episod 2 ni, and then basically kita orang buat episod 2 ni dah banyak kali sebenarnya. Yes. So disebabkan masalah teknikal lah sebenarnya, episod 2 ni masih lagi tidak keluar. So sekali lagi untuk hari ini, di pagi hari yang indah ni, kita nak buat kita nak sembang pasal topik episod 2 ni, which is film kamera. Yes, film so fotografi. kita orang macam dah bubuih lah buat podcast ni. Disclaimer lah, disclaimer, kita orang dah banyak cakap, kita dah record banyak kali benda ni. Tetapi disebabkan masalah teknikal, sound tu hilang apa semua. So agak struggle untuk keluarkan episod 2 ni. And kita orang harap dengan kita orang buat podcast secara face to face ni, kira dapat kita orang keluarkan lah. Yes. So untuk episod 2 kali ni, kita nak sembang pasal film kamera. Film, yes. So seperti yang kalau korang kenal ni, mana yang kenal kita orang dekat Instagram kita orang kan, mana yang follow Instagram kita orang, korang mesti tahu kita orang baru sahaja, bukanlah baru, agak lama start pada tahun lepas. Kita orang berdua start lah explore about film fotografi ni. And then until today still explore juga. So ramai tanya pasal film kamera ni. And then untuk episod kali ni, kita orang akan cerita sedikit lah macam mana kita orang minat filem fotografi ni, and then macam mana for beginner untuk start main filem, kita orang akan sembangkan juga. And then kita orang akan sembang jenis-jenis filem kamera. And then dengar je lah sekejap lagi. So kejap lagi kau dengar je lah. So okay lah. Untuk filem fotografi ni, bagi aku sendiri, aku telah diracun oleh Amar. Aku start main filem ni, aku diracun oleh Amar. So kalau korang tanya aku macam mana aku start boleh main filem ni, Amar lah orangnya. Antara orang yang berpengaruh antara orang yang berpengaruh dan orang yang mempengaruhi aku agak banyak agak meluas lah orang kata, sampai melupakan digital sementara. Dan explore filem ni. So aku nak tanya kau, Amar, sebelum kau racun aku, macam mana kau adakah kau terracun dengan orang lain juga, ataupun ada benda-benda yang membuatkan, orang kata, terdetik di dalam hati kau tu, terdetik di dalam hati suci kau tu, untuk start main filem? Okay, so basically one day aku tengah tengok YouTube kan, saja tengok YouTube, you know, like a normal person. Aku tengok YouTube, lepas tu dekat aku punya home tu ada satu video by channel Negative Feedback. Dia orang ada buat review disposable film camera. Dia orang macam buat perbandingan lah. So aku macam, okay, this is quite interesting. So aku macam nak try lah. Tapi time tu aku tak pasang niat nak memang betul-betul main filem lagi. So aku macam, tak apa, kita simpan dulu hasrat dan niat tu ke dalam hati. Kita simpan dulu, kita hold dulu. Sebab aku teringin juga nak buat konten yang macam tu juga, macam buat perbandingan secara macam, you know, kita orang bukan je macam
bukan kita orang lah, macam maksud aku time tu macam aku tak nak lah buat review macam okay ni kamera, tak nak. Dia macam more tu like okay ni kamera, tu terus try, terus shoot. Lepas tu kita ada macam comparison the pictures kan. So masa tu aku tak ada hasrat yang macam apa pasti lagi, sebab salah satunya sebab aku tak ada kawan yang macam truly like want to do that content time tu. So bila aku dah masuk aku dah jumpa Mal, aku dah kenal Mal, aku macam tahu yang Mal pun macam boleh Mal pun macam teringin, macam Mal pun macam nak ke arah-arah content creator gitu. So aku macam Mal apa kata okay, basically aku macam macam mana aku mengutarakan aku punya hasrat aku tu kat Mal, macam apa kata kita start review disposable film camera. So kalau korang tahu, yang mana yang tahu kita orang, basically review tu dah ada dekat Insta Mal, ada dekat YouTube pun ada. Kita orang ada review disposable film camera di antara Kodak Fansaver dan juga Fuji Film Quick Snap. So basically itulah secara ringkasnya lah macam mana aku boleh start dalam bidang film fotografi. Yes. So bagi yang mendengar ni yang macam menarik dengar Mal dengan aku ni macam cerita pasal filem fotografi kan. So macam teringin nak start ke kan, macam nak try cuba try test kan filem fotografi ni. So Mal, macam mana orang-orang yang belum start filem fotografi nak start filem? For beginner. Yes, for beginner. Untuk start main filem ni sebenarnya senang je. And then cuma dia punya modal lah. Dia punya modal tu agak, orang kata kalau ada duit lebih boleh lah nak start filem ni. Sebab pada aku filem ni dia best, tapi dia memerlukan sedikit modal lah untuk kau membeli kamera tersebut. Yes. And then proses-proses dia nanti kita akan ceritakan sekejap lagi. Tapi for beginner sebenarnya ada beberapa choice yang korang boleh cuba, korang boleh beli. Which is first kali for beginner korang boleh pakai disposable camera lah. Yes, betul. So disposable camera ni, which is macam Ahmad dah cakap tadi, macam kita orang berdua dah pernah buat video comparison between disposable camera Kodak dengan Fujifilm. Dua tu brand yang agak famous lah. Yes, brand yang kenal. agak famous, yang selalu orang pakai. So korang boleh cuba search dekat Shopee ke ataupun dekat Instagram film camera. Film camera pula, disposable camera Kodak, Fujifilm. And then aku rasa banyak lagi lah jenis-jenis disposable camera. Bukan macam tu je, tapi ada banyak. Tak silap aku ada apa dia? M35 tu macam more, kalau Kodak lah dia macam lagi banyak jenis lah. Kamera disposable. Kodak sendiri banyak mengeluarkan kamera disposable. Korang boleh check it out. Nanti check it out dekat Instagram. Korang boleh search je, ataupun aku akan letakkan link lah. Kalau dekat YouTube aku akan letakkan link dekat bawah, dekat mana aku beli, dekat Shopee ke dekat Instagram, nanti aku akan letak lah. So korang boleh cuba. And then disposable ni agak senang je sebenarnya. Bila kau dah beli kamera tu, kau dapat satu kotak kamera yang macam satu kotak. Dalam kotak tu ada plastik, dalam plastik tu ada kamera. Buka je plastik tu, and then pakai terus kamera tu. Terus boleh snap. Yes. Boleh snap ke mana saja anda pergi, ke mana yang anda mahu. Ke mana yang anda mahu. Anda nak snap apa pun anda snap lah. On flash jalan. On flash. Just memang simple lah. Simple. Dia punya gear tu sangatlah simple. And then kamera tu sendiri agak kecil. Korang boleh simpan dalam poket je. Senang dibawa ke mana-mana sahaja. Yes. And dia punya outcome pun nanti bila kau dah cuci gambar tu, memang nice lah. Yes. Lagi-lagi bila keluar dengan apa, kau dengan partner ke, dengan friends ke, dengan family. Yes. Memang agak nice lah. Ataupun korang boleh beli macam korang nak pergi bercuti, and then korang nak gambar macam gambar filem tu, korang boleh pakai disposable tu. And then just go lah. Memang senang gila pakai. Memang senang
gila-gila punya senang lah. Aku tak tahu nak cakap macam ni. Kalau korang tak boleh pakai juga ni, memang dia tak memerlukan skill fotografi sangat pun. Tak ada rule of third apa semua tu, tak ada. Korang just tekan je lah. Korang just tengok dekat dia punya viewfinder tu, and then korang just snap, and then kau kena habiskan dulu filem tu, and then barulah pergi cuci, and then baru dapat gambar dia. Yes. So the best thing about filem ni adalah the process je lah. Macam mana kalau korang tak tahu, filem ni kita kalau shoot gambar, kita tak boleh tengok terus lah. Yes. Kita kena habiskan dulu filem dia tu, and then kita pergi cuci dekat kedai, barulah kita dapat gambar dia, which is bagi aku agak fun lah. Yes. So basically kalau korang nak tahu macam mana gambar-gambar, macam contoh gambar Kodak ataupun gambar Fujifilm punya kamera film disposable, korang boleh check it out. Aku gambar punya video review dekat my punya Insta dia, dekat YouTube pun ada. Korang boleh search je Kodak disposable camera versus Fujifilm Quick Snap ni punya film kamera. So kalau korang ada duit yang lebih sikit, okay, so tak cakap tadi, untuk kamera disposable film kamera, range harga dalam RM60 ke RM80. Okay, korang boleh cari dekat Shopee, korang boleh search, memang bersepah apa dia punya kamera punya ni, memang banyak gila, memang bersepah. Korang just pilih je. Pilih je, and survey lah, tengok mana yang murah and mana yang trusted. So kalau range harga dia 60 ke 80, tapi kalau korang ada duit lebih sikit, kalau korang macam bukan sultan, dia macam kaya sikit je, separa sultan. Kalau korang separa sultan, korang rasa macam sebab disposable ni dia pakai sekali je, dia boleh pakai dalam 36 gambar, korang shot, ambil gambar, lepas tu dah habis dah. Kamera tu boleh buang. Tapi kalau korang rasa macam sayang lah, macam nak pakai kamera tu banyak kali tapi nak tukar-tukar filem je. So basically kalau korang sepada sultan, korang boleh angkat point and shoot kamera. Kau nak aku cerita lebih lanjut pasal point and shoot? Boleh mas, silakan mas. Untuk point and shoot ni, dia basically sama saja macam disposable camera. Yes. Point and shoot. Betul. Which is dia punya konsep adalah sama seperti disposable camera, cuma dia point and shoot ni dia boleh tukar roll film tu. Yes. Kau boleh pakai banyak kali kamera, kau boleh pakai kamera yang sama banyak kali. Yang bertukar hanyalah roll film sahaja. So itulah point and shoot, dan dia punya setting pun aku rasa tak ada setting. Point and shoot. Kau je masukkan filem, terus snap, habis roll film tu, terus pergi kedai, cuci, siap. Dia senang je, dia sama je macam disposable camera, cuma dia boleh refill lah apa dia punya roll film tu. Agak senang lah dan mudah lah dan jimat lah. Kau just beli roll film je. Tetapi harganya seperti yang cakapkan tadi, sepada sultan, di mana range harganya lebih kurang 150 sehingga RM500 Malaysia. Jadi okay, so itu tadi point and shoot untuk sepada sultan. Tetapi kalau korang rasa macam korang agak sultan lah, dia bukan sultan lagi, dia macam agak sultan lah. So kalau korang macam agak sultan, yang korang rasa macam korang dah lah agak sultan, lepas tu korang ada juga skill fotografi kan, korang tahu the settings, macam ISO, aperture, shutter speed, kalau korang tahu benda-benda tu, dan korang rasa macam point and shoot ni macam terlalu macam untuk beginner, dan kalau korang rasa korang macam agak professional dan juga agak sultan, korang boleh cuba angkat SLR film kamera, di mana film kamera tu lens boleh tukar-tukar, lepas tu setting macam kamera DSLR, dan roll film pun sama juga, boleh tukar-tukar. Lepas tu apa lagi? Cuma beza dia dengan point and shoot adalah SLR ni dia ada setting lah. Dia sama macam DSLR lah. Basically konsep dia sama macam DSLR, cuma dia secara manual. Yes. Bukan macam digital lain lah. Kadang-kadang ada yang kamera kalau digital boleh touchscreen, and then dia macam kau just setting, ada screen lah maksudnya. Tapi
untuk SLR dia tak ada screen lah. Dia just semua manual, and then ISO apa semua tu kau just tengok dekat viewfinder saja. Yes. So itu je lah beza dia dengan point and shoot. Dia SLR ni basically dia lebih kurang DSLR je. Sebelum ada DSLR wujudlah SLR ni dulu sebelum DSLR. So DSLR tu diinspirasikan daripada SLR lah. Dan sekarang pun macam dah ke arah semua digital kan. So terciptalah DSLR tu. Sedikit sebanyak sejarah tentang fotografi. Sejarah masuk sikit. Okay, so kalau korang agak sultan dan korang profesional kan, korang boleh angkat lah SLR. Tetapi ada yang lagi sultan. Ada yang lagi sultan. Di mana sultan tu adalah kamera film medium format. Aku tak tahulah harga yang sepatutnya, tapi yang aku pernah check sebelum ni, range harga dah dalam 1,000 ke atas. Dia medium format. Kena dia memang kenapa medium format? Sebab saiz gambar dia besar lah. So tapi yang itu kita akan bergerak ke sana lah. Nanti kita akan bergerak tentang kita akan cerita sikit tentang perbezaan ada sebenarnya. Sebab ada 3 jenis saiz filem. So dalam filem, so kita akan bergerak ke sana. So apa lagi nak cerita? So untuk medium format ni basically dia terlebih profesional lah aku rasa. Terlebih dia macam macam ultimate ultimate fotografi dia sultan punya lah. Memang paling sultan lah. Yes. Maybe dulu macam bagi yang mana yang main fotografer ni fotografi ni, aku rasa dulu tidaklah mencapai cecah harga sebegitu. Aku tak pasti lah. Tapi macam sekarang kan dia lebih kurang macam barang-barang vintage lah. Dia semua jadi mahal. Sebab tu filem sekarang ni kalau kau nak main, dia macam agak mahal, agak pricey sikit. Betul. Dia macam basically benda-benda macam ni dia like barang-barang vintage lah, benda-benda lama. Bila dah sampai ke zaman sekarang ni, dia jadi mahal lah. And then lagi satu yang mempengaruhi kamera tersebut adalah kadang-kadang artis pakai. So bila artis pakai, demand kamera tu agak tinggi, and then price dia akan meningkat. Betul. Filem kamera ni macam tu lah, basically untuk zaman sekarang ni lah. And then kita orang tak adalah professional sangat pasal filem fotografi ni, tapi kita orang masih explore. Yes. And then hopefully kalau kita orang macam dah ke arah profesional, kira macam kita orang manalah tahu lepas ni dapat sponsor kan, and then jadi sultan kan, boleh lah review pula review SLR dan media format kan, perbezaan antara SLR dan media format. Korang aminkan sekarang. Kalau tak amin memang aku rembat kau. Alright, so basically itu je lah yang selalu orang guna. Ada lagi kamera-kamera yang lain macam rangefinder, macam Polaroid. Itu pun dikira filem juga punya kamera. So aku rasa untuk part kamera kita dah macam secara ringkasnya lah, secara asas dan ringkasnya kita orang dah cerita lagu kan, dah merangkumi kan, dah menceritakan orang kata seluruh, dia bukan seluruh dia secara asasnya lah, secara asas, secara basic apakah ringkas, itu filem fotografi. Okay, so kita mungkin boleh bergerak ke topik filem-filem kan, roll film. Betul, roll film. So roll film, okay, basically roll film ada 3 jenis yang biasa orang guna, iaitu yang pertama adalah 35mm, yang kedua adalah 120, di mana digunakan oleh kamera-kamera medium format. Yang 35 tadi digunakan oleh kamera-kamera disposable, point and shoot dan juga SLR. Dan yang ketiga adalah filem size large format. Yang ini memang jarang ada dekat Malaysia sebab orang tak pakai sangat. Terpaling sultan. Itu large format punya kamera terpaling sultan lah. Itu tak tahu lah berapa ribu nak kena ni. Silap-silap dia punya harga dia aku rasa dah boleh mungkin pakai, mencecah berpuluh-puluh K lah. Mungkin lah. Mungkin dah cecah puluh lah. So
itu memang paling sultan lah. Memang duit tu aku rasa baik korang beli kereta ke, buat apa, buat kahwin ke apa kan. Tu aku rasa lagi better lah. Simpan untuk simpanan kahwin ke. Betul. So untuk filem punya roll tadi ada 3 jenis, ada 3 size. So kalau korang nak tahu harga, kalau mana yang secara ringkasnya aku cerita, filem-filem roll macam yang murah yang korang boleh dapatkan, seperti Kodak Color Plus 200, Kodak Gold, range harga dalam 20 lebih, macam tu lah, 20 lebih ringgit tau. Okay. Kalau yang macam paling sultan, filem yang aku tahu lah, yang setakat ni aku tahu lah, yang macam sebenarnya yang aku macam more to 35 punya belum lagi. Dia bukan tak, dia belum lagi. Okay. So kalau 35 yang aku tahu yang mahal, seperti contohnya Cinestill 800T, harga dia lebih kurang 80 lebih ringgit. So memang korang boleh bayangkan lah betapa pricey-nya filem fotografi ni. Dia memang duit korang keluar tu memang lebih sikit lah berbanding digital sebenarnya, sebab korang beli banyak filem. Ya, so aku sendiri dah ada roll film tu sendiri, sebab aku baru saja beli point and shoot, and then aku masih belum habis lagi disebabkan PKP ni, dan aku cuba untuk habiskan satu roll film tu. Aku pakai Kodak Color Plus 200. Yes. Yang basic punya lah. And then aku ada, yang aku tak pakai lagi adalah Fujifilm punya ni. Aku apa nama dia, Superia. Oh. Fujifilm Superia. And then HP5 punya black and white punya roll film. Mungkin kalau korang nak tengok hasil-hasil ni, hasil-hasil roll film tu nanti, mungkin akan datang lah. Yes. Korang boleh tengok, ataupun kita orang akan buat video. Kalau kita orang dah try roll film tu, kita orang akan buat video lah untuk korang. Yes, review pula. Review roll film kan. Untuk korang boleh je. Untuk korang semua boleh, korang request je. Mesti jadi, cuma cepat dengan lambat je. Yes, betul. Macam podcast ni memang sebulan cuti sebab Amar. Aku pula kena. Okay. Alright. Okay. Tapi akhirnya jalan juga. Yes. So macam tu lah. Yes. Kalau korang request je dulu, nanti cuma cepat dengan lambat je kalau dapat pun kan. Ya, betul. So macam aku pula sekarang, aku dah pakai Kodak Color Plus. Dah pakai dah habis dah. Sekarang yang ada kat aku sekarang, ada Kodak Gold dengan the famous one, Kodak Potra 400. So untuk filem punya roll, aku rasa dah cukup. Aku lupa nak bagi tahu aku punya rate, apa harga punya filem tadi. Untuk Fujifilm Superia tu, harga basically dalam 30 lebih nak ke 40 ringgit lah. Sama juga dengan SP5. And then kalau macam Amar cakap tadi, Cinestill lagi mahal, agak pricey. Macam Amar punya filem tadi, apa kau punya tadi? Potra. Kodak Potra agak mahal, lebih daripada RM40 sehingga 40 lebih 40 lebih. Kira range harga 40 hingga RM50. Itu lagi lawa roll film tu. Yes. Lagi mahal lah, lagi pricey lah. Lagi popular filem tu, lagi popular mahal. And then outcome, and then of course lah, outcome dia akan jadi nice lah kalau korang pakai yang mahal-mahal punya kan. And then yang biasa-biasa punya pun, like yang Kodak Color Plus 200 yang RM20 tu pun, ada orang kata memang dah lawa dah pun. So basically filem ni dia macam semua lawa. Bagi aku lawa, semua outcome dia nice. And then the process agak fun. Kau shoot tapi kau tak boleh tengok outcome dulu. Kau kena habiskan roll film tu dulu, gamble je. And then kau pergi cuci basically. Okay, kita nak cakap pasal pergi cuci lah. Cuci lah. Okay. Pergi cuci. Adalah kedai-kedai yang kita orang pergi, which is Dark Room 8 dekat Ceras. Yang kita orang nak try nanti Zone 3 dekat PJ. And then lagi satu dekat Johor ada dua yang sekarang aku tahu, iaitu filem daripada Asia kat Johor dengan The Dark Room. Dark tu bukannya dark DARK gelap. Dark tu itik.
The Dark Room JB. So basically kalau korang nak pergi cuci macam yang terdekat ni, korang boleh pergi walk in, aku rasa. Walk in boleh. Walk in, and then korang just hantar filem korang. Pricey dia kalau 35mm, price dia agak murah lah kot. Basically belas-belas je, tak sampai 20 pun. Aku rasa tak sampai RM15 pun. Agak murah sahaja untuk satu roll. And then kalau korang jauh dari, macam korang tak boleh walk in, korang boleh post dekat korang boleh pakai Grab, and ataupun korang boleh pakai apa namanya lagi satu tu, Lalamove. Lalamove. Korang just ataupun post pun boleh. Korang post ke kedai tu, korang grab ke kedai tu, korang punya roll filem, and then diorang akan proses, and then diorang akan korang buat bayaran. Lepas tu dapatlah, diorang akan send file dekat korang, dekat email korang. So agak macam sekarang ni agak mudah Yes. Agak mudah. Kalau korang jauh pun korang boleh je post korang punya roll filem. So agak fun lah. Dan proses untuk korang tunggu gambar korang tu. So bagi aku filem fotografi ni agak fun lah. Dia mengajar aku untuk lebih bersabar, lebih fokus. Dia macam ada banyak benefit untuk diri aku sendiri, banyak benefit lah. Yes. So it's fun untuk explore benda yang di luar kotak. Macam seperti yang korang tahu, kita orang adalah student fotografi, and then masa dekat UiTM pun kita orang tak didedahkan dengan filem fotografi ni. Tapi dulu UiTM ada subjek filem fotografi. Tapi sekarang disebabkan zaman generasi Z dan zaman TikTok, zaman digital, memang dah beralih sepenuhnya lah ke digital. So kalau lah ada filem fotografi tu dekat UiTM, aku rasa lagi fun lah bila lecturer kau ajar apa semua kan. And then aku rasa, tak tahulah, harapnya untuk akan datang, aku rasa kalau boleh, kalau lah boleh kan, kembalikan. Sebab apa, film never die. Betul. Kita seorang pejuang. Film never die, film is not dead. Kenapa kita orang macam tengok balik? Sebab filem fotografi sebenarnya salah satu asas, macam fundamental juga dalam apa, fotografi. Sebab sebelum ni kalau korang tahu macam Van Ho, Vivian Mayer, Robert Frank, semua pakai filem tau. So kita macam sepatutnya kita kena belajar jugalah tentang filem ni kan. Betul tak? Sebab dia macam salah satu fundamental. So about tadi yang pasal dark room, korang boleh check out. Nanti kita orang akan letak link Insta lab filem tu. Film lab, sorry. Sama je. Okay. So nanti kita orang akan letak link lah dekat bawah. Korang boleh check out lah. For more information, please check out. Gitu. Dia promote. Harap dapat sponsor. Manalah tahu CC Dark Room 8 tolong. Tolong sponsor roll filem satu pun tak apalah. Okey je. Tolong sponsor. Okey, mana tahu ni kita sponsor mic minta mic. Okey, sponsor mic. Lepas tu Dark Room, kalau kita orang promote ni, kod-kod dapat diskaun lah. Kan tiba. Ataupun macam kalau orang nak cuci filem, lepas tu pakai kod kita dapat diskaun. Lepas tu kita pun dapat sikit commission sikit kan. Bapak berangan sian. Berangan teruk. Tapi berangan tak salah. So CC Dark Room 8 Zone 3, filem Asia dengan The Dark Room JB lah. So mana tahu kan, kita orang promote ni dapat satu pun jadi lah. Macam lah kan. Okay, so betul Melayu lah. Okay, so rasanya apa lagi? Rasanya untuk filem fotografi ni, aku rasa itu je lah kot. Sebab kita orang dah record benda ni banyak kali.
Tapi dah tak tahu nak cakap apa dah. Memang itu je yang penting-penting je dah cakap. Itu yang korang tengah macam lancar, macam point, macam nice sebab kita orang dah berapa kali kan. Dia dah lebih 5 kali yang korang cakap. Lebih 5 kali record dan bukannya record 2-3 minit. Record dah sampai dah sejam lah. Lepas tu tahu sejam tahu-tahu dapat separuh je. Macam ada problem lah. Ada technical issue yang kita orang tak dapat atasi sampai sekarang. So harapnya untuk episod kali ni terjawablah mana yang tanya aku dekat Instagram apa semua ataupun dekat WhatsApp bila nak cakap pasal filem apa semua. Korang yang tanya aku banyak kali pasal filem ni, macam mana macam mana filem ni, apa filem yang patut kita beli apa semua. Kan. So harapnya terjawablah persoalan-persoalan tersebut. Yes. Dan mengharapkan episod kali ni dapat memberi benefit dekat korang semua. Yes. Dan mengharapkan kita orang dapat istiqamah menjalankan podcast ini setiap minggu lah harapnya. InsyaAllah. Semoga yang kami berikan ini sedikit sebanyak memberi manfaat dan juga ilmu yang kami berikan ni juga sedikit sebanyak membantu korang yang mana tahu ingin mencuba memasuki dalam bidang filem fotografi. So habislah tazkirah kita pada pagi ni. Jadi sekarang pagi guys. Sekarang pagi yang tengah mendengar saya ni, sekarang ni pagi kita tengah rekod ni. So sekarang itu saja pukul 9.30 pagi. 9.30 pagi. Agak so lama. Itu saja untuk penutup. Okay guys. Sekarang alright. So aku rasa itu saja untuk episod kali ini. Terima kasih sekali lagi kerana sudi mendengar episod podcast kita orang hari ini. Segala cadangan dan pandangan korang boleh direct DM IG podcast kita orang ataupun IG kita orang sendiri, dan juga boleh komen dekat bawah bagi yang mendengar podcast kita orang ni dekat YouTube. Seperti biasa bagi yang mendengar podcast kita orang ini dekat Spotify dan juga Apple Podcast, jangan lupa follow and subscribe and share. Dan kepada yang mendengar di YouTube, jangan lupa subscribe, like and share podcast kita orang ni. Apa-apa update kita orang akan update dekat IG podcast kita orang, TWNM Podcast. Dan saya rasa itu saja daripada saya, Ahmad Wazin, dan daripada saya, Ikmal Mukri Shelby, untuk episod kali ini. Jumpa lagi di next episode. Bye bye. Bye bye. Bye bye.